Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton rancangan saya hari ini. Ini sempena dengan Hari Raya Aidilfitri kita bertuah kerana dapat bersama dengan seorang tokoh ulama kewangan Islam dan juga siasah pun ada jugalah. Kita ada pada hari ini kita persilakan Ustaz Omar Muhammad daripada Puchong. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah sihat. Selamat raya. Selamat raya. Macam mana persiapan raya? Tak ada persiapan. Raya semua main order je. PKP kan. Je. Adalah beberapa kuih tu. So puas hatilah tak beraya mana, tak payah berebut nak balik mana. Okey sebab bila tak ada mak ayah ni dia tak ada rindu sangat ke kampung. Kalau tak ada masalah raya di Puchong ke ataupun di KL tak ada isu lah. Tapi hari tu pun dah family semua dah balik Terengganu, dah okey lah kan. Dah jumpa dah mertua kat Terengganu kan. Okey lah tu. Apa tu, itulah Ustaz sebenarnya bulan puasa raya ni. Lama dah nak tanya Ustaz, nak kongsi Ustaz lah. Bagi ramai yang tak tahu Ustaz Omar ni dia dulu lama mengaji di Madinah, Universiti Islam Madinah. Ustaz Islam Madinah. Tahun bila Ustaz Tahun 95 sampai 2000. Oh lah, memang 5 tahun lah, 95 sampai 2000 kan. Madinah. Jadi kita nak korek-korek sikit lah pengalaman dia. Sebab ramai orang kalau sebut Madinah ni, orang hanya akan pergi Madinah kalau pergi umrah je lah. Dan haji kan. Kalau saja-saja nak pergi Madinah, tak pergi lah kan. Kecuali yang belajar di Madinah kan. Jadi sebelum ni kita dah ada sahabat kita yang daripada Mesir, kongsi pengalaman haji di Mesir, ada yang di Jordan ya. Jadi hari ni inilah tokoh yang kita pilih ni, Ustaz Omar. Mungkin boleh mengimbau kembalilah nostalgia ataupun kenangan-kenangan sewaktu belajar di Madinah, apa tu pilihan dia. Ustaz, kita Madinah ni seperti mana yang orang tahulah macam Anda sebut tadi lah, hanya pergi masa umrah je lah. Jadi pengetahuan tu Anda sendiri jelah pergi haji, dah pernah pergi umrah pun dah berapa kali lah, mungkin 3-4 kali pergi Madinah. Tapi yalah kita pergi Madinah sebagai pelawat, sebagai pelancong, sebagai pengunjung. Pengunjung nampak ni sikit kan, pelancong nampak senang sikit. Sebagai pengunjung ni, yelah kita balik-balik tu lah Masjid Nabawi, apa tu, Baqi, hotel, macam tu lah, pasar kurma kan. Masjid Quba kan. Itu je lah. Tapi Ustaz sebagai orang yang hampir-hampir jadi madani jugalah 5 tahun tu kan. Especially lah contoh macam bulan puasa kan, raya ni, apa sebenarnya yang Ustaz sendiri ingat ataupun benda yang mungkin kita sebagai orang biasa, orang yang tak pernah belajar di sana, kita tak tahu. Tapi mungkin ada benda-benda yang Ustaz nak share mengenai Madinah ni yang menarik, dan juga cara sambutan, contoh di ketika Ustaz belajar lah di Madinah dulu, Ramadan, 10 malam terakhir, juga hari raya lah. Hari raya rasanya macam tak raya juga kan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih kepada Dr. Hadi. Di awal ucapan itu dia ada silap sikit, dia sebut tu, dia kata tokoh tu tak kena tu. Tokoh sahabat lah, seorang sahabat yang bekerja dalam bidang kewangan dan takaful kan. Dan juga diberikan peluang oleh Allah SWT untuk belajar di Madinah lama dulu. Sebenarnya bila mula-mula balik dari Madinah dulu tak ada sangat memori itu datang, mungkin sebab baru kan. Tapi bila dah tua ni, dah lama, nampak muda tapi dah tua sebenarnya. Dah tua ni memang rasa
rindu ke Madinah tu memang bertambah-tambah. Dekat. Tambah pula teringat ke apa ni doa Sayyidina Umar Khattab, kalau boleh meninggal mati di Madinah kan. Madinah. Madinah ni ada paket. Madinah ni ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila sebut Madinah ni yang pertamanya kita fikir kita berjiran dengan Nabi. So dalam kehidupan seharian kita, sama ada kita tidur, bangun, solat, belajar, hatta paling utama kalau kita hadir ke Masjid Nabi setiap hari untuk menunaikan solat tarawih kan, kita rasa memang kita bersemayang di sebelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memori itu dan pengalaman itu, pengalaman yang tak boleh diperolehi oleh orang lain. Hatta penduduk di Madinah sendiri pun bukan semualah yang terbuka hati untuk melakukan amalan secara kerap di Masjid Nabi. Yelah, mungkin sebahagian daripada dia orang tu dilantik sebagai imam di Masjid Nabi kan. Jadi dia orang tak boleh lah pergi Masjid Nabi. Mesti tunaikan kewajipan imam bila siap dan sebagainya di surau-surau atau masjid tempat dia orang. Jadi bagi kami pelajar ni, bila disebut sahaja Madinah, Masjid Nabi adalah nombor satu lah. Dan kalau nak imbau kembali sebelum tu, Ana ni bukan orang yang daripada awal form 4, form 5 tu aim nak datang ke Madinah ni. Tak ada idea tu, tak ada. Sebaik sahaja lepas SPM tu adalah sahabat-sahabat yang cadangkan. Kita ikut je. Pergi interview dan sebagainya. Sampai di sana tu barulah dapat segala-galanya. So bila dapat segala-galanya tu memang kita rasa satu yang sangat bersyukur, nikmat yang Allah bagi tu memang sangat besar lah. Okay, balik kepada soalan tadi tu, Ramadan di Madinah ni adalah Ramadan yang ada kelebihan tersendiri berbanding dengan Mekah. Itu yang menarik tu. Okay. Mana tu? Kalau kita nak khusyuk di dalam ibadah di Madinah, kalau kita nak khusyuk di dalam baca Quran, kita nak khusyuk di dalam tak ada langsung percampuran lelaki wanita, maknanya kita tak nampak lah muka wanita, kita tak berselisih lah dengan muslimat, kita hanya melihat lelaki sahaja, kemudian kita boleh baca Quran dengan tenang, kemudian boleh buka puasa dengan tenang, tak ada berebut ataupun tak ada crowded, safnya elok, tersusun panjang kan, sebab Madinah kan dia safnya panjang. Kalau Mekah tu berpusing mengikut Kaabah. So hatta ketenangan, khusyuk dan secara inilah faktor luarannya adalah di Madinah lah berbanding dengan Mekah. Cuma Mekah satu saja kelebihannya, suara Syurim dengan Sudais. Yalah. Zaman-zaman dulu Syurim dengan Sudais lah yang kita kejar kan. Di Madinah Syekh Huzaifi masih ada lagi, hafizahullah. Jadi okey, sebelum solat tarawih, kita ada pilihan sama ada nak berbuka di asrama. Kami ada asrama sebenarnya, ada asrama pelajar, kita panggil rumah Malaysia, ataupun kadang-kadang kita gunakan istilah Perpustakaan Malaysia, Maktabah Malaysia. Tapi ini bukan sebahagian, bukan hostel universiti, bukan? Bukan. Kita ada rumah yang duit kerajaan lah, Kerajaan Malaysia Nasional masa tu. Kita dapat peruntukan untuk bayar bulan-bulan, dan rumah tu kita letak library, kita letak ada dewan untuk perhimpunan, kita buat program aktiviti pelajar di situ, dan sebahagian pelajar menetap di situ. Jadi kalau yang menetap di situ, maknanya berbuka puasa di situlah. Kalau yang menetap kita sewa banglo biasanya, banglo 2 tingkat, 3 tingkat, banglo besar. Dia dalam tu ada 4-5 bilik macam tu. Kita tengoklah, sebab dalam tempoh 5 tahun Nana kat sana tu, kita banyak kali berpindah lah. Pernah kita dekat dengan Masjid Kiblatin, pernah dekat dengan Ayat Nasr, dekat dengan Masjid Nabi. Ada beberapa tempat dah, 3 tempat lebih kurang. Universiti Islam Madinah tu sendiri tak ada hostel ke atau macam mana? Ada. Semua pelajar dia ada peruntukan hostel di Universiti Islam Madinah. Dia hostel dia sama macam hostel tempat-tempat lain. Cumanya dia ruang bilik tu muat untuk 6 orang, dan 6 orang tu dipisahkan dengan lansir-lansir masing-masing. Kita buat lansir sendiri.
Zaman dulu macam tu lah buat lansir sendiri. So kita dalam tu 6 orang bercampur lah. Ana pernah dengan China, pernah dengan Somalia, pernah dengan Afghanistan, pernah dengan Indonesia, campur-campur. So seharian tu kita bercampur dengan pelbagai kaum lah. Jadi di situ boleh meningkatkan latihan penguasaan bahasa Arab. Pelajar pun tak ramai, pelajar Malaysia zaman Ana dulu dalam 100 lebih sikit macam tu je. Keseluruhan dan semua lelaki. 100 lebih. 100 lebih sikit. Dan semua lelaki lah, memang tak ada muslimat lah. Berbeza kalau Qura dia ada pelajar muslimat. Okay. So buka puasa sama ada di asrama, di universiti ataupun di rumah pelajar. Ataupun ada juga yang sewa rumah sendiri kalau yang ada bawa isteri contohnya kan. So lepas buka puasa tu kita akan bertugas pergi Masjid Nabi dan kita akan terus solat Isyak dan solat Tarawih. Okay. Ada program-program yang dianjurkan oleh pelajar, sama ada program berbuka puasa ataupun bulan puasa ni adalah bulan yang mana kita senang berjumpa dengan pimpinan parti politik ataupun pimpinan negara dari Malaysia. Sebab pergi umrah kan? Dia orang datang umrah. Dia orang biasanya sama ada umrah ataupun haji, dia orang datang nak menang pilihan raya ke, datang nak ibadat ke, datang nak menyucikan diri semua. Agih bantuan ada agih bantuan? Ada. Okay, Ana nak sebut ya, antara sultan yang pemurah kepada pelajar Madinah ni Sultan Pahang. Oh, almarhum. Setiap kali almarhum datang ataupun anak dia sultan sekarang ni, agung sekarang ni, dia orang datang bawa duit dan bagi kepada pelajar-pelajar Pahang. Itu kelebihan Pahang sajalah. Dan dia orang berjumpa pelajar Pahang lah, maknanya kalau dia orang datang panggil pelajar Pahang pergi menghadap, kemudian bersembang, bincang kan, macam tu lah. Kemudian Sultan Kelantan pun biasa juga, tak semua sultan negeri lah, tapi biasanya Pahang lah. Kita pun cemburu jugalah dengan pelajar-pelajar Pahang ni. Okay. Tapi Perak apa tak mandang lah? Tak ada, jarang sangat. Perak ni adanya kalau ada orang kaya-kaya tu yang rapat-rapat dengan kita, pernah lah ada ayah-ayah sahabat yang datuk-datuk tu kan. Dia datang, ni Omar ajak kawan-kawan Perak berjumpa, ada jugalah macam tu. Okay. Jadi kita tidak memilih parti di dalam mengadakan program. So kalau PAS lah, kalau UMNO lah, kalau ABIM lah masa tu. Jadi kita akan alu-alukan mereka datang ke rumah pelajar dan adakan program. Kebiasaannya dalam bulan puasa lah sebab ramai yang datang bulan puasa. Tapi itu pun bergantung kepada kepandaian pelajar-pelajar nak mencari tokoh-tokoh ni dan deal dengan diorang. Melainkan kalau tokoh ni sebelum datang ke Madinah ni dia orang dah bagi tahu awal kan. So kita terus menuju. Dan beberapa tahun, 1 ataupun 2 tahun kot, Ana pernah lah menjadi tekong dia untuk mencari pimpinan ni untuk mengadakan program. So di situlah mula rapat dengan Ustaz Adi contohnya. Bukan rapat lah, maknanya pernah deal dengan Ustaz Adi, Ustaz Rontai, Usam, untuk Guna Aziz dan lain lah. Ustaz Fadil. Ustaz Fadil bila datang dia selalu bawa Mahfuz. Mahfuz ni tukang urut dia. Oh. Mahfuz ni antara tukang urut dia. Kalau kita ziarah dia dekat dia punya penginapan. Pimpinan kita ni, pimpinan kita dululah. Pimpinan kita ni dia orang tempat tinggal dia orang tu biasa-biasa kan. Macam Tok Guni Aziz masa dia jadi menteri besar, dia datang, dia pilih tempat yang biasa dan dia cuba mengelak daripada dikongkong oleh pihak kerajaan di sana supaya dia bebas untuk jumpa pelajar dan sebagainya lah. Tempat biasa tu maksudnya bukan hotel jugalah, tapi bukannya bukannya besar-besar lah. Sebab kita tahu setengah-setengah parti tu tempat tinggal dia orang hotel besar-besar kan. Jadi, zaman Ustaz, Masjid Nabawi bukan macam sekarang lah kan. Sekarang ni dah memang kata aku dah habis, dia extend habis kan. Masa dulu sampai mana je? Zaman Ana masjid tu saiz dia sama, tapi medan dia tu kecil. Medan dia kecil. So kalau kita menghadap kiblat, sebelah kiri tu dia ada kelompok, dia panggil gugusan ke apa ke, hotel-hotel. Hotel Zuhdi, hotel zaman tu. Zaman tu. So sebenarnya kalau ikut keseronokan tu zaman dulu lagi seronok. Sebab hotel tu sebenarnya lagi dekat dengan Masjid Nabi.
Dan kawasan shopping tu memang keliling lah, belakang, kiri, kanan tu tak adalah, kanan tu tak ada parking. So kiri tu biasa di situ tempat kedai-kedai memang sangat dekat dengan masjid. Sekarang ni nampak macam dekat lah, tapi actually dia jauh juga. Kiri tu hanya ada hotel kan. Suasana tu memang dulu lagi seronok lah daripada zaman sekarang ni. Sekarang ni seronok daripada segi kita ada banyak tempat untuk membeli belah. Kemudian kedai-kedai tu nampak ala-ala Arab tu, lebih ala-ala Arab zaman Piramli yang kita kenal tu, dalam filem-filem Piramli tu. Zaman tu kita boleh tengok dia punya structure bangunan-bangunan macam era tu lah. Sekarang ni macam burung pati punya sangkar je kan. Nampak segi macam tu je. Tu perbezaan dia ada di situ. Sebab kalau yang sekarang ni belakang je lah. Belakang tu kalau hotel-hotel semua belakang kan. Kiri tak ada, kanan pun ialah Sakifah tu. Memang itulah, medan dia sangat luas lah kan. Jadi maknanya memang beza kan. So balik kepada bulan puasa, ramai syekh-syekh di Masjid Nabi dia orang stopkan pengajian. Sebab masing-masing nak fokus pada Quran. Kita tengok salaf dulu pun buat amalan macam tu. Cuma guru kami yang biasa pelajar Malaysia mulazamah, antaranya Syekh Falatah dan juga Syekh Atiyah Salim, dia tukar dia punya kelas tu daripada lepas maghrib kepada lepas Zuhur, pukul 3 lepas Zuhur sampai asar. Lepas Zuhur sampai asar. So dia bila start Ramadan, dia start pengajian saum lah, kitab siam lah. Dia mengajar kitab Subul Salam. Subul Salam Syarah kepada Bulughul Maram. So kitab ni adalah kitab hadis ahkam. Maksud hadis ahkam ni, kita belajar fiqh tetapi berdasarkan kepada hadis. Ya, betul. Babnya tu dia ikut hadis. Dia bukan bab dia ikut tajuk-tajuk fiqh. So itu di antara kelebihan dan keseronokan di Masjid Nabi. Kemudian 10 malam terakhir ada tahajud. Sama juga lah Mekah dan Madinah. 10 malam terakhir ada tahajud. Jarang jugalah pergi sebenarnya kalau untuk tahajud tu. Untuk tarawih tu boleh dikatakan setiap malam. Dan sampai sahaja hari raya, sebenarnya nak kata sedih sangat beraya di luar tu tak ada, sebab kita sebelum raya tu kita memang dah berada di sana kan, belajar berbulan-bulan, kita dah belajar, dah berpisah dengan keluarga. So kesedihan tu tak adalah rasa sangat, cuma kelainan sambutan tu memang ketara lah. Pagi tu macam biasa kita akan terus bergegas pergi ke Masjid Nabi, sembahyang raya kat Masjid Nabi lah. Lepas sahaja sembahyang raya tu mungkin kita akan pakat dengan rakan-rakan Malaysia ni, kita berkumpul di satu tempat, tiang tertentu ke, ataupun kumpul di luar masjid ke. Kalau dulu ada kedai-kedai yang dekat dengan sebelah kiri yang kita sebut tadi tu. So ada kedai kita panggil kedai Khamsa Riyal. Okey, 5 riyal. Kedai 5 riyal. Ini kedai makan India ke Pakistan, tapi sedap lah. Ayam dia yang goreng panas. Kan, nasi dia nasi kuning, nasi kuning. So memang sedap lah. So contohnya kita berkumpul kat situ lepas sembahyang, kemudian barulah kita akan balik ke asrama rumah pelajar. Kita bila nak sambut hari raya ni tak balik terus ke hostel lah, kita pergi ke rumah pelajar tadi. Dah ada majlis makan-makan. Ada kita beli nasi Arab, nasi Bukhari ataupun ada yang masak dan sebagainya. Sampai Zuhur, lepas Zuhur tu habis raya. Tapi raya tu boleh disambungkan setengah pelajar lah, bukan semua. Apabila kita deal dengan penduduk Madinah yang orang Melayu yang duduk di Madinah. Kalau anda ingat lagi antaranya rahimahullah Haji Isa. Haji Isa ni yang paling rapat dengan pelajar-pelajar Madinah lah. Anak dia seorang merupakan pegawai tabung haji yang berada di Jeddah. Seorang pensyarah Ustaz Fawaz, pensyarah di Kolej Islam Darul Ridwan di Kuala Kangsar, pensyarah bahasa Arab. Seorang anak dia lagi perempuan, tak silap, pensyarah di SM. Haji Isa ni orang Madinah yang paling dikenali oleh ramai orang Malaysia, termasuk para menteri dan juga pembinaan parti politik pemangkang pada masa tu lah. Dia baru meninggal dalam 2-3 tahun yang lepas. So dia di antara rumah yang kita wajib ziarah hari raya. Kemudian kita pergi kepada rumah Pak Ayub rahimahullah. Pak Ayub ni orang lama juga yang duduk di Madinah, dan dia adalah mertua kepada seorang tokoh Universiti Islam Madinah yang berasal dari Kedah. Kalau biasa dengar Dr. Mahmud Qadah,
Dia orang sekarang ni orang nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4 di Jamiah Masjid Islam Madinah. Orang Melayu, berkahwin dengan orang Melayu juga. Kahwin dengan anak Pak Ayub tadi tu. Tapi dah dapat jinsiah lah kerakyatan Saudi. Dan Pak Ayub ni ataupun keluarga mertua Dr. Mahmud tadi adalah antara rumah yang kami biasa ziarah lah hari raya. Dan seorang lagi Pak Lah Fatani. Pak Lah Fatani ni orang Thailand, orang petani. Tapi dia pada masa tu dia sewa rumah tak jauh daripada pejabat tabung haji di Madinah. Pejabat Mu. Kita pun ziarah rumah dia. Jadi ada satu lagi keluarga Melayu, dia berasal daripada Parit Bunta, Perak. Haji apa nama dia tak ingat dah. Haji Saleh ke apa. Masa tu sekarang dah tak ada dah kot. Jadi boleh dikatakan lebih kurang dalam 5-6 keluarga Malaysia lah sahaja yang berada di Madinah, berbeza dengan Mekah. Mekah kita ada ramai, berpuluh mungkin beratus kot. Dan ramai orang Malaysia yang kalau ada saudara mara, dia orang semua berada di Mekah lah saudara mara dia orang. Jadi kalau beraya di Mekah ni, lebih banyak rumah yang kita ziarah. Sama je juga dia punya tertib tadi tu. Semayang raya dekat Masjidil Haram, kemudian balik ke rumah pelajar. Di Mekah ada rumah pelajar Mekah lah. Pelajar Ummul Qura. Jadi kita tumpang. Bila kita pergi Mekah ni biasa kita tumpang rumah dia orang. Maknanya Ustaz pernah beraya di Mekah lah? Pernah beraya 2-3 kali juga lah. Jadi sama banyak lah, pernah Madinah dan pernah di Mekah. Di Mekah ni dia lebih meriah lah masjidnya. Dengan takbir, dengan masjid dia, kemudian dengan orang ramai bila kita keluar tu orang ramai. Dan orang Malaysia kalau dia nak beraya, dia beraya di Mekah, dia tak beraya di Madinah. Kan sebabnya dia punya flow dia tu datang ke Madinah, kemudian hujung Ramadan tu di Mekah, khatam Quran contohnya kan. Ramadan 7 atau 9, kemudian dia beraya, esoknya balik contohnya. So nak jumpa orang Melayu hari raya ni ramai di Mekah lah, bukan di Madinah. Tapi sepanjang Ramadan tu berjuta. Malaysia ni di antara jemaah yang paling ramai datang. Dan boleh dikatakan seluruh 30 hari itu memang ramai berbanding dengan haji. Kalau haji kita ada dalam kuartal dalam contoh 30,000 kan. Jadi orang Malaysia yang datang sepanjang Ramadan tu lebih daripada 30,000. Dan kita seronoknya ada orang kampung datang kan. Ada saudara mara datang, kawan-kawan daripada Mesir, kawan daripada Jordan datang. So Ramadan tu lah biasanya kita senang berjumpa dengan orang Malaysia yang jarang kita jumpa di Madinah. Oh, maknanya ini cerita tahun 90-an tu pun maknanya memang dah ramai lah. Mana orang pergi umrah ni, anak ingat macam mungkin 15 tahun terakhir ni macam orang bersupu-supu pergi kan. Tapi maksudnya 20, mana zaman tu 25 tahun dulu pun maknanya dah memang jadi satu kebiasaan lah bagi rakyat Malaysia yang memang pergi. Memang dia orang suka orang Malaysia datang sebab orang Malaysia ni banyak duit dan suka shopping. Tapi dia orang ada tertibnya tau. Kalau untuk Asia Tenggara ni dia orang lebih suka kepada Brunei sebab nilai biasalah wang dia tinggi. Yang kedua Malaysia. Yang kedua mungkin Singapura lagi tinggi sikit, kemudian Malaysia, lepas tu Thailand, Indonesia macam tu. Tapi dari segi jumlah Malaysia paling ramai lah. Malaysia dan Indonesia pun ramai jugalah, tapi biasa kita nampak Malaysia bulan-bulan puasa ni. Kalau haji memang Indonesia. Dia masa Ustaz di sana puasa. Kalau masa musim haji Ustaz buat haji juga ke ataupun jadi buat badal haji untuk orang ke ataupun macam mana sepanjang 5 tahun? Untuk diri sendiri Ana pernah buat sekali tahun yang pertama. Kemudian pernah buat untuk ayah lepas ayah meninggal tahun 99. Dia meninggal tahun 2000 tu Ana buat untuk dia kot. Ke ataupun awal lagi sebab masa tu dia dah sakit lumpuh kan. So dia memang dah tak ada harapan sembuh. Mungkin awal lagi kot nak buat kot untuk dia. So yang lain tu memang badal haji lah. Dan alhamdulillah setiap tahun dapat buat haji. Ada cara-cara yang ni lah, yang khusus untuk sampai ke Mekah tu. Cara-cara yang khusus. Maknanya kalau ikutkan sebenarnya tak boleh ke ataupun macam mana? Sebenarnya Ana tak clear dia punya peraturannya, tapi kemungkinan peraturannya pada masa tu 5 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali macam tu. Okey. So tapi kita pelajar ni kita langgar peraturan yang tu sebab kita rasa masalah lebih besar untuk pergi menunaikan haji. Sebab kita duduk di sana 5 tahun, 6 tahun kan.
Jadi kalau tak pergi setiap tahun tu rasa macam rugi sangat. So kita cubalah sedaya upaya kita pergi. Kita ada strategi untuk elak daripada diperiksa di sempadan tu kan. Dan kita ada deal dengan driver-driver yang mahir jalan-jalan dalam masuk ke padang pasir semua tu semua kita pernah lalui lah. Subhanallah. Ini yang ini kemahiran ni yang masih PKP digunakan ni. Maksudnya ke 5 tahun, sepanjang 5 tahun Ustaz di sana, masa musim haji memang Ustaz buat haji lah. Buat haji. Dia cara paling mudah yang pernah kita buat kan. Driver tu dia ikut belakang lori. Tapi mungkin dia dah deal lah, mungkin kawan dia juga kot yang dekat Tafjiz tu, dekat tempat roadblock tu. Dia ada lori besar, dia ikut sebelah kiri tu, lori tu berhenti, dia berhenti, lori jalan dia lepas. Jadi adalah kawan dia kot yang dia deal maknanya. Tapi kita tak adalah galakkan buat macam tu. Ada pelajar yang memang ikut peraturan, dia pergi sekali saja kan. Tapi majoriti sebenarnya pelajar pergi dan mungkin kerajaan pun tahu kot kan. Majoriti pelajar akan pergi juga walaupun tak ada tasrih. Dan bila sampai Mekah tu selamatlah. Kita balik dia orang tak check lah, masa nak pergi je saja. Sempadan selepas daripada Bir Ali kan ada roadblock kan, situ je satu tu. Lepas tu okey lah. Tapi pernah juga kawan-kawan yang contohnya kawan Thailand, dia pergi melalui flight, dia turun dekat Jeddah, kena tahan, masuk penjara tau. Sebab tak ada tasrih, tak ada kebenaran untuk sampai ke Mekah. Dia tak boleh sambungkan haji dia kena masuk penjara, kemudian patah balik ke Madinah. Semua cerita-cerita tu ada lah. Bila di Mekah tu, maknanya Ustaz tinggal dengan, yalah yang siapa yang minta buat pada haji tu, maknanya travel agency tu maknanya Ustaz sendiri kat situ lah. Tak, kami pelajar tak deal dengan travel agency. Kita deal direct dengan orang-orang Malaysia. Sama ada kawan-kawan, saudara mara ataupun ada kawan-kawan yang dapat 2-3 badal. Direct ni kita pelajar biasanya harga yang diorang bagi tu bezalah melalui travel agency. Pelajar ni diorang bagi lebih tinggi lagi. Oh ya ke? Lagi tinggi lagi. Contohnya, anak tak ingat, anak bagi contoh je lah. Kalau travel agency bagi 2,000 contohnya, pelajar ni ada dapat 3,500 macam tu, 4,000. Dan memang orang Malaysia yang tahu keadaan, dia memang suka cari pelajar. Sebab kalau dia orang pas kepada travel agency tu, dia orang tak dapat pastikan siapa yang buat. Adakah yang buat tu orang yang ada ilmu sikit banyak pun tak kisahlah kan. Ataupun memang penduduk Melayu yang berada di Mekah yang bukan tulabul ilmi. So itu concern dia orang. So cari pelajar tu lebih aslam. Lebih aslam tak angkam lah bagi dia orang untuk sejahtera untuk laksanakan haji mak ayah dia orang dan sebagainya macam tu lah. Kebetulan Ustaz sebut pasal badal ni, anak nak tanya lah, nak merungkai betul-betul. Maknanya badal haji memang atas satu haji seorang, memang seorang saja boleh buat kan? Ya, seorang saja boleh buat. Yang macam-macam cerita itu yang kata ambil sampai 4-5, itu apa mazhab lain ke memang tak memang tak betul ke ataupun rasa tak ada mazhab tu. Tak ada. Maknanya memang seorang satu je lah kan? Seorang satu je. Mungkin dia pas dekat orang lain, tak tahulah. Kalau dia seorang ambil semua tu, itu memang tak betul lah tu. Mungkin memang tak sah saja tu. Memang tak sah. Memang dia buat umrah. Kalau dia buat umrah je boleh lah. Jadi yang kata bayar tu, kata 2,000 ataupun 3,000, 3,500 tu ialah kos untuk orang yang buat badal tu, makan minum dia lah, upah sikit, pergi ke sana, pergi ke apa, Arafah, itulah untuk cover benda tu lah kan. Ya. Sebab ni jadi apa, ada yang 1,500 kan, sampai sekarang gini ada yang buat pada haji 1,500, orang kata mustahil kan, mustahil boleh buat dia 1,500 tu sebenarnya tak mustahil juga. 1,500 tu kita boleh andaikan, contoh dia bagi upah kepada orang yang buat tu 500 sahaja ataupun 1,000 sahaja, kemudian dia dapat banyak, so dia jimat kos bas, dia jimat kos makan, kemudian dia kemah mungkin kongsi ramai-ramai macam tu kan.
memang Ana tak nafikan bayaran kepada pelajar pada zaman Ana dulu tu memang tinggi dan memang lebihan tu banyak sebenarnya pada masa tu pun. Oh, ya ke? Tapi pelajar dia nak duit, okey lah kan. Jadi kos tak ada isu. Isunya sejauh mana travel agency dia menjaga dia punya jemaah. Macam Ana sekarang ni Ana kadang-kadang mutawif untuk syarikat. Satu syarikat di Shah Alam. Kita ambil juga badal haji dan program dia ketat. Dia wajibkan yang bukan perokok. Yang di cabang sana jugalah, Indonesia ke Malaysia ke, yang di sana, tapi syarat dia bukan perokok. Kemudian dia ada majlis zikir dia, zikir alam Malaysia lah, bukan Arab. Ada zikir dia, ada tazkirah, mana dia pastikan amalan haji itu dilaksanakan secara berjamaah dan juga tertib dan juga teratur. So kalau travel yang bagi jaminan macam tu, kita boleh terima lah. Tak ada isu lah. Jadi masa Ustaz buat badal tu, ialah kalau kita ikut tabung haji ni, dia ni lah, maknanya ni duduk kemah ni. Apa tu, kalau mabit Muzdalifah tu memang dah semua tempat designated lah. Arafah, kemah kat sini, pergi sini, pergi. Kalau macam yang geng-geng badal haji ni, kira main langgar je ke ataupun macam mana? Kalau yang melalui travel agency, dia bergantung pada travel tu. Kalau macam syarikat yang deal ni, dia Shah Alam ni, dia jagalah semua tu. Tapi ada travel yang dia pass saja pada wakil penduduk di sana, memang dia tak jaga apa-apa lah, bebas lah. Macam kami pelajar pun kami bebas pergi sendiri, naik bas yang tak ada bumbung tu kan. So, yang ada bumbung, kita duduk atas bumbung. Itulah. Kemudian di Mina tu kita bentang hamparan saja. Kita masuk sebelum maghrib, stay sampai lepas tengah malam. Jadi kalau musim haji ni, time tu lah kita panggil Ustaz Hadi ke, kita panggil Ustaz Arun ke, kita buat forum wakil daripada Mekah, wakil daripada Mesir dan sebagainya di Medan dekat Mina tu, tak jauh daripada Jamrah. Sekarang ni mungkin dah tak sesuai tempat tu. Tak jauh daripada Jamrah tu, kita berkumpul kat situ. Sikit sebanyak macam pasar malam juga. Jadi orang yang melaksanakan badal haji yang tak disusun atur secara baik oleh syarikat tu, dia bebas bergerak dan dia sama macam penduduk Mekah. Tak ada tempat khas. Dia bentang tepi-tepi jalan macam tu. Cumanya bergantung kepada orang tu sendiri macam mana dia nak jaga mata dia nak jaga dia punya makan, dia nak jaga solat dia, nak jaga dia punya amalan tu. Jadi itu yang kita bimbang. Kalau yang travel agency yang atur segala-galanya tu, jadual untuk ibadah tu dah sempurna. Tapi kalau yang lepas bebas tu, wallahu a'lam. Ustaz, apa tu, Ustaz berurusan dengan ramai pimpinan politik pembangkang waktu tu kan. Apa kenangan Ustaz yang kata apa, itulah kenangan peribadi yang Ustaz dari segi tengok dari segi sikap mereka, dari segi tingkah laku mereka ataupun apa benda yang dia kesembangkan, apa benda dia punya perkongsian dia orang. Dengan saya Ustaz disebut nama-nama tadi kan. Ustaz Harun Taib pun Madinah kan? Dia mengaji Madinah. Madinah. Dia senior daripada Ustaz Hadi. Jadi pun Madinah. Apa yang kenangan Ustaz lah yang menguruskan mereka ni dulu ni? Apa yang menarik? Ustaz pernah tulis kat Facebook dulu, lepas tu Ustaz tak sambung cerita. Dah tak ingat dah nak sambung apa tu. Okey, kalau rasa seronok pada masa tu, kita seronok apabila melayan Tok Guni Aziz contohnya kan. Tok Guni Aziz masa tu dia dah menteri besar. So kita deal dengan pegawai dia. Pada satu kali tu dia datang dengan Ustaz Nasar, kita deal dengan Ustaz Nasar lah. Nasar mana? Nasarudin? Nasarudin Maisa. Pernah satu kali tu dia Ustaz Nasar yang ada, kita deal dengan Ustaz Nasar. Dan Tok Guni Aziz ni pertamanya kita lihat zuhud dia terserlah. Pernah musim haji kami tengok dia tidur dekat kawasan tangga di Masjidil Haram, tangga yang turun ke bawah. Sekarang tak ada dah, turun ke bawah pergi ke Telaga Zamzam. Oh, zaman dulu tu. Jadi ada pelajar yang ternampak dia lepak kat situ dia. Jadi nampaklah dia tu memang seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat alim.
seorang yang sangat menjaga kata-kata, menjaga hati, dan kewujudan dia tu dirasai dan diberi penghormatan oleh orang luar, ulama-ulama luar, termasuklah sahabat-sahabat kami yang belajar di Madinah yang kenal dia. Bila berjumpa dengan dia pun nampak dah kata ini memang orang alim. Dia bila dia orang bercakap Arab, cakap bahasa Arab, dan tahulah ketokohan dia tu walaupun orang Arab nampak pada batang tubuh Tuan Aziz. Kemudian kalau deal dengan Ustaz Adi, anak ada pengalaman lah. Deal dengan Ustaz Adi, pergi ziarah bilik dia, kemudian pergi makan sarapan dengan dia. Masa tu dia bawa isteri kedua dia tak bawa anak-anak. Dia berdua dengan isteri kedua dia. Doktor tu kan, Doktor Norita. Pakai perudah, kita masuk bilik dia, deal untuk program sama pelajar. Ustaz Adi pun masa tu dia zuhud. Dia tak ada hotel. Anak tak pasti masa tu dia MB ke tak ingat dah. MB 99 kan. Mungkin belum. Dia sewa di rumah sewa yang dimiliki ataupun yang diuruskan oleh sahabat dia masa belajar Madinah dulu. Namanya Haji Daud. Haji Daud ni glamour lah. Haji Daud Penang ataupun Haji Daud Sireh. Dia ada rumah sewa dekat Mekah dan ramai pelajar yang sewa tempat dia, pelajar Mesir, pelajar Jordan. So dia terkenal. Jadi dia pun sewa dekat situ, bilik kecil dan kita jumpa dia dekat situ. Cuma kita kalau kita nak bergurau senda tu dengan Ustaz Adi tu taklah. Itu anda rasa semua orang kata macam tu. Dia bukan jenis yang dia memang jenis apa sebenarnya skema lah. Dia memang tak dia memang macam tu. Dia jenis tak bersembang. So kita tak boleh lah, kita tak boleh langsung lah nak mesra. Betul. Dengan Tok Bu Nek Aziz tu kita jadi malu Allah nak mesra. Memang Tok Bu Nek Aziz ni kita jadi memang sangat malu lah. Ustaz Fadil boleh. Ustaz Fadil memang boleh masuk. Bila Ustaz Fadil datang sekali dengan Mahfuz lagi boleh masuk borak-borak sembang-sembang kan. Ustaz Fadil tu okey je dia jadi yang lebih merakyat ni Ustaz Fadil lah. Dia pakai dengan baju, kita ziarah dia pakai dengan baju pagoda dia tu, sembang-sembang, borak-borak, kelakar dan sebagainya. Masa tu kita belajar, kita rasa jauh dengan pimpinan. Jadi kita akan boleh menerima pimpinan yang boleh letakkan dia untuk berborak dengan pelajar-pelajar kan. Kita rasa lain lah. Jadi sebenarnya tak ada cerita-cerita yang spesifik sangat lah, yang menarik sangat, biasa saja. Cuma anda teringat sampai sekarang ni, anda teringat Tok Nek Aziz dia bagi satu pengisian mungkin dalam Ramadan juga ataupun musim haji. Dia marah kepada pelajar-pelajar yang apa ni, yang pada masa tu ada satu soalan tu bertanya tentang pelajar-pelajar, pandangan dia terhadap belajar di Mekah di Bukit Ajiat. Bukit Ajiat ni tahu kan? Bukit Ajiat ni tempat memondok di atas tu. Jadi kalau belajar di sana tak ada sijil. So ada pelajar tanya pandangannya terhadap belajar di situ. So dia tunjukkanlah ketegasan dia, kita belajar ni bukan sebab nak sijil. Kita nak mencari ilmu. Kan? Jadi itu bukan satu alasan untuk balik nanti diam, tak nak berdakwah. Kemudian dia selah juga, ada setengah-setengah ustaz asatizah ni bagi alasan tak ada ilmu, nak ceramah, nak berdakwah. Kata dia mau ambil ayat Quran tu pula. Senang je, tak tahu ayat Quran. So dia tunjukkan ketegasan dia tu dan dia tegur kita orang tu sampai terdiam, dan sampai sekarang ni anak teringatlah dia punya poinnya ialah balik dakwah. Tok Nek Aziz dia punya point dia bukan cari ilmu ni bukan untuk dunia, bukan untuk bekerja, bukan untuk pangkat, tetapi untuk berdakwah. Dia tekankan soal tu. Kalau Ustaz Adi dia tekankan soal fikrah. Tu beza. Tok Nek Aziz dia jarang sebut pasal fikrah, dia jarang sebut pasal organisasi. Berbeza dengan Ustaz Adi banyak sebut pasal fikrah lah. Dan kita tahulah apa yang dia cakap tu banyak yang berulang-ulang. Tetapi kita lihat dia menekankan soal fundamental kefahaman Islam yang berkaitan dengan kerangka Islam pada ketika itu. So dia kuatlah hentam UMNO. Tapi dia jaranglah sebut UMNO masa tu kan.
Sekarang ni lain kan, tapi masa tu dia kuat. So bila orang bercakap tentang pemikiran-pemikiran dia, sebenarnya kita tak dapat nafikan pemikiran dia tu yang menjadikan orang-orang PAS ketika itu dan mungkin sampai hari ini mempunyai sikap tertentu apabila berhadapan dengan orang UMNO. Kita tak boleh nafikan sebab ketegasan dia tu. Sebab dia bila dia ulas sahaja tentang politik tu, dia terus balik kepada pertemuan di antara Nabi dan juga kaum kufar. Antara Nabi Ibrahim dengan lawan dia, Nabi Musa dengan lawan dia. Jadi kita terbawa-bawa kita punya pemahaman tu. Okay, kita pada masa tu PAS kita Nabi lawan dengan musuh dia bukan Islam, kita lawan dengan UMNO. Sampai kita terbawa-bawa UMNO ni macam mana dia orang mati nanti ya dalam kubur nanti. Macam mana dia orang kalau dia orang mati terus dalam UMNO, macam mana dia orang kalau tak balik kepada jemaah Islam PAS, macam mana. Jadi macam mana tu dia telah membinakan satu pemahaman yang agak radikal daripada sudut pemikiran Islam. Anda tak katalah salahkan benda Ustaz Adi, tapi perbezaan di antara Ustaz Adi dengan Ustaz Tengku Aziz tadi itu di antara dia punya ciri-ciri dan dia punya natijah dia. Ustaz Harun Taib dia banyak tekankan kepada parti, banyak tekankan kepada gerakan dakwah. Dia selalu cerita pasal macam mana dia berdakwah dengan orang UMNO, tapi dia tidak membawa pemahaman mengecam UMNO, menentang UMNO, pulau UMNO, tak. Dia kata kalau orang tu orang UMNO, anak akan ziarah dia selalu sampai dia jadi mesra dengan anak. Anak akan cari alasan untuk ziarah orang UMNO. Itu selalu poin yang disebutkan oleh Ustaz Rantai. Kalau Ustaz perasan, Ana tak tahulah ini pandangan Ana selaku orang luar lah kan, Ustaz dalam kan. Tapi itu pun kita pernah sebut pasal ni. Kenapa macam bukan orang lah, Ana rasa ini pun PAS juga menggambarkan atau portraykan Ustaz Harun Taib ni macam cengeng, macam syadid, macam apa tu, mana kalau dari segi kalau compare dengan Tok Wai Jadi, mana dari segi kata radikal tu lah kan, dari segi melawan UMNO tu macam teruk sangat lah. Tapi bila macam Ustaz cerita ni, maknanya dia baik dengan UMNO, baik dengan ni pergi berziarah. Yang tu macam mana pula tu? Apa ada perbezaan perbezaan approach yang dia ambil ke, ataupun itu gambaran yang dilemparkan kepada dia oleh UMNO waktu tu ke, ataupun macam mana saya tengok? Yang Ana faham tu, dia punya PR, dia punya pergaulan tu terbuka sebenarnya. Yang keras tu ialah dia punya keputusan. Keputusan tegas dalam buat sesuatu keputusan. Tegas pun boleh, mungkin keras pun boleh. Maknanya dia wallahu a'lam, Ana tak pernah hadir lah mana-mana mesyuarat tingkat ulama kan. Tapi yang Ana faham tu ketegasan tu sampai maknanya kadang-kadang tu tak bertolak ansur daripada sudut tu lah. Ana rasa daripada sudut pergaulan okey je, cuma kalau orang yang tak rapat dengan dia tu tak lambat mesra kan. Tapi Ana rasa keputusan lah, contoh Ana bagi ketegasan dia tu bila Ustaz Adi bincang pasal isu Syiah, dia tak puas hati, dia tegur Ustaz Adi. Itu nampak ketegasan dia. Hatta Ustaz Adi pun dia tegur, dan dia macam pernah bagi amaran kepada Ustaz Adi bila Ustaz Adi nampak longgar dari isu Syiah. So sebenarnya ketegasan daripada segi prinsip dan pandangan dia buat berpegang kepada pandangan dia, susah untuk dirungkaikan oleh orang lain, melainkan ada hujah-hujah yang mantap. Sebab dia, maknanya dia kalau Syiah ni dia tak ada kompromi lah kan dengan Jadi dia sampai sekarang pun dia masih dia pergi ke Iran dan sebagainya tu, dia masih ada toleransi lagi lah. Ana ingat ada satu ketika dulu, kalau Ustaz pun mungkin ingat lah, yang media lah, tapi media pun sebab benda tu jadi modal, jadi seronoklah diorang ni mainkan modal tu. Bila Ustaz Harun Taib bergaduh dengan Tok Guru Ni Aziz, kes nak bawa Mawi menyanyi dekat Kelantan kan. Jadi benda tu bagi Ana kalau fikir baik sekarang tak isu pun, tapi sebab dia melerik-lerik kan, dan hujung tu macam dalam sekali Tok Guru pun kata ini hal Kelantan jangan masuk campur. Lepas tu Harun Taib pun dia pun sama juga, dia pun kata benda ni
Dia nak kata apa, katalah ini, tapi ini pandangan dia. Maknanya dia tetap kata maui tak patut pergi lah dan sebagainya kan. Jadi benda tu nampak mungkin itulah bila nampak laga tu seolah-olah macam dia tu nampak cantik dan juga keras lah kan. Ya, mungkin itu contoh yang terbaik kita boleh tengok perbezaan tu. Mana Tok Guru Ni Aziz dia dalam dia longgar daripada sudut benda tu sebab dia ada matlamat politik yang dia nak bawa kan. Tapi Ustaz Rontaib dia cenderung kepada mengambil keputusan fiqh punya decision tu lebih kepada dakwah. Mungkin itu kot perbezaan dia. So Ana cerita tadi ni, sebab apa Ana cerita 3 orang tokoh ni, sebab soalan tadi berkaitan dengan Mekah Madinah. Masa di sanalah masa yang paling banyak bersama dengan pimpinan parti politik. Bila balik Malaysia, sebenarnya kita jarang, melainkan kalau kita follow setiap hari program diorang atau kita berada dekat dengan diorang kan. Jadi semasa belajar ni, itu kelebihan yang ada pada pelajar-pelajar Madinah dan juga pelajar Mekah. Kalau kita bagi contohlah, kalau awak UMNO sekalipun, dia akan seronok sebab selalu jumpa pembina UMNO yang datang umrah. Zahid Hamidi contohnya. Zahid Hamidi pernah datang umrah dan pernah juga dia mencari pelajar-pelajar Perak contohnya. Kemudian pimpinan-pimpinan Najib. Dulu Ana pernah sekali dalam tempoh berada di sana, Mahathir datang. Mahathir datang, dia nak bagi speech kepada pelajar Madinah. So kita buatlah di hotel. Jadi semua pelajar kita kumpulkan dan dia bagi ucapan pandangan dan sebagainya. Kita dengar lah. Kita walaupun masa tu kita ada pembangkang, kita hadir sebab dia Perdana Menteri dan kita bangga. Sebab orang Arab semua puji. Kawan-kawan kita yang Islami, yang harakah gerakan Islam sama ada dekat Libya ke Sabana ataupun yang dekat Pakistan ataupun Arab di mana-mana lah, dia orang tak ada sentimen macam kita di Malaysia ini banyak masalah pada masa tu kan. Tak. Bagi dia orang, Mahathir adalah tokoh pimpinan Islam yang hebat. Sebab apa? Sebab dia memajukan negara dan juga memajukan umat Islam. Dan kemajuan umat Islam tu dilihat benda yang sangat besar sebenarnya bagi orang Arab. Dia orang tak lihat Kelantan draft hudud. Tak, dia orang tak tengok yang tu. Dia orang melihat kepada membangunkan negara dan memajukan umat Islam itu adalah jihad besar. Dan itu adalah kejayaan Tun Mahathir. Dan itulah sedikit sebanyak yang wujud di dalam amanah sekarang ni. Kita tak fokus kepada pembentukan undang-undang dah. Bukan kita menolak, tapi kita melihat realiti hari ini. Justru itulah Ana rasa orang amanah pun boleh terima Tun. Sebab apa target kita sebenarnya. Dan orang Arab pada masa itu pun, ulama Arab pun memberi pengiktirafan kepada Tun dan juga kerajaan kita. Sebab dia orang tak ada sentimen dalaman. Sebab dia orang melihat kejayaan. Sebab kejayaan negara Malaysia ni juga memberi kesan besar kepada Islam dan juga orang Islam. So bila Tun datang tu kita gembira dan kita banggalah orang Arab lain pun dia orang tahu kedatangan Tun ke Madinah kan. Dia nampak result hasil tu dengan kejayaan yalah KLCC apa benda semua tu kan. Betul. Tentu negara Arab pun tak, masa tu memang tak boleh lah. Dubai bukan macam sekarang kan. Jadi Dubai belum lagi masa tu. Jadi dia orang pun ketinggalan lah dan somehow kita boleh ni kan. Anwar tak ada Anwar? Tak lupa. Masa krisis 99 tu baru Arab dia kenal Anwar. 99 maknanya dah hujung-hujung anak-anak balik dah. Masa krisis tu baru Arab bila dia dapat berita juga Anwar dengan Mahathir. So ada yang sokong Anwar, ada yang sokong Mahathir macam tu lah. Tapi sebelum krisis tu memang Tun adalah tokoh hebat dan dia orang bangga. Nak tanya Ustaz satu benda. Dah sejam dah. Kata tak ada benda nak sembang dah sejam dah. Macam mana kan? Ini soalan simple lah, soalan yang mungkin dah basi kan. Mungkin orang nak tahu jugalah. Orang kalau biasa kalau kita ni pun kan, orang mengaji Madinah ni kan, dia akan ada satu cop label label tu tak tahu kan, label kan. Label itulah label Wahabi tu kan, yang tak pasal-pasal tu kan. Pengalaman Ustaz ni di sana di Madinah. Sebab Anda pernah tanya seorang Ustaz yang Ustaz pun kenal siapa, dia tak payah tak sebut kat sini lah.
yang bila dia cerita bila dia belajar di Madinah, memang ada usaha untuk mendoktrin tu, doktrin fahaman tu kepada dia, tapi tak tahu kan kepada dia seorang sahaja ke ataupun terfokus kepada dia saja ke, ataupun memang ada satu sistem yang macam tu ke, yang macam untuk brainwash. Dia kata memang ada, tapi anda tak tahulah, itu zaman dia kan. Tapi kata apa, polemik yang so-called Wahabi dari segi pandangan dan apa semua, ustaz yang melalui belajar selama 4-5 tahun tu, adakah benda tu satu benda yang memang didoktrinkan ke, ditekankan apa, ataupun sebenarnya belajar macam biasa je, tak adalah. Okay, kan? Cumanya Ana sebagai orang awam yang bila pergi tu kita faham lah. Contoh macam pergi Uhud kan. Di Uhud tu ada apa, even di makam Nabi pun kan, mana tak boleh apa yang pelik-pelik kan, tak boleh doa yang mana perbuatan-perbuatan yang memang dikatakan bid'ah dan sebagainya, itu memang itu nampak dia keras lah kan. Tapi ustaz sendiri di sana tu, pengalaman tu, adakah adil top level Wahabi tu, dan apa orang kata apa, macam mana nak positionkan kedudukan orang lah Usaha Madinah ni untuk membuang skeptism tu lah. Sebenarnya sebab gini, bila orang cakap Wahabi, lepas tu kita akan kata saya bukan Wahabi. Tengok dia kata dia bukan Wahabi ya tu. Jadi macam mana ustaz sendirilah, stigma ke bila balik tu, ada ke yang kata-kata yang macam tu lah orang kena kata ustaz lah sebagai last lah tu. Okey. Sebelum sampai, kita ada juga terfikir insyaAllah tak akan jadi Wahabi sebab kita belum sampai kan. Bila dah sampai tu, belajar sampai habis 4 tahun, tak ada pun Wahabi. Dia sebenarnya macam tu. Kita berasa kesal apabila isu Wahabi ni juga disalah faham dan disalah erti oleh pelajar-pelajar agama yang balik daripada negara-negara yang lain. Sebab dia orang sendiri tak faham apa itu Wahabi dan bercakap tentang Wahabi. Kalau biasanya kalau ada orang tanya anak pasal Wahabi, anak akan tanya balik apa yang entah faham tentang Wahabi yang kita nak discuss ni. Kalau nak bercakap tentang sifat Nabi, itu bukan Wahabi, itu di antara Salafiyah dengan Asy'ariyah. Kan? Jadi perdebatan dan perbahasan itu tidak akan boleh dirungkaikan sampai bila-bila. Ulama dulu pun gagal untuk satukan. Maka kenapa hari ini kita nak bezakan perkara tersebut? Masing-masing ada pandangan dia tentang sifat Allah, tentang takrif iman macam mana, tentang tauhid macam mana. Ada yang tauhid sifat 20, ada yang tauhid 3 dan sebagainya. Benda ni wujud daripada dulu dan ia tidak adil untuk kita katakan ia adalah pertemuan di antara Wahabi dan Ahli Sunnah ke ataupun tak Wahabi. Tak, bukan itu isu dia. Asy'ariyah dan juga Ahli Sunnah. Kenapa kita tak ambil takrifan Ahli Sunnah yang lebih umum, iaitu selain daripada Syiah? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, bagi orang Salafi lah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menyatakan lafaz sunnah ini lafaz umum yang boleh digunakan pada semua kumpulan selain daripada Rafidah. Dia spesifik Rafidah, dia sebab Syiah ni ada banyak kumpulan kan. Dia spesifik selain daripada Rafidah, dia kata. Selain daripada Rafidah, yang Imam 12 tu yang pelik-pelik tu, yang kata Quran kata Allah lupa lah, kata Quran Fatimah dan sebagainya, itu kita tolak. Yang lain ni semua adalah Ahli Sunnah. Kalau kita stay di situ, kita tak ada berlaku perbelahan kat Malaysia lah. Tapi kalau kita fokus kepada takrifan secara lebih khusus, takrifan tu pecah. Orang Salafiyah dia kata Ahli Sunnah sekian-sekian, orang Asy'ariyah kata sekian-sekian. Tapi isu itu kita tak boleh selesaikan. Dan sebenarnya perbezaan adalah perbezaan di situ kalau kita nak bincang pun. Kemudian balik kepada Wahabi ni. Wahabi ni adalah satu gerakan dakwah. Dia bukan mazhab. Dia bukan mazhab macam Syiah.
tak ada kitab yang menyatakan Wahabi adalah sekian-sekian. Apakah prinsip Wahabi? Memang tak ada. Tak ada satu kitab pun yang tulis tentang apa itu Wahabi. Melainkan musuh mereka yang tulis Wahabi buat amal sekian-sekian. Jadi bila dia orang detailkan apa yang Wahabi buat, itu sebenarnya perbezaan fiqh. Ini pandangan Hambali. Yang tangan letak dekat sini dia orang kata Wahabi. Itu bukan Wahabi. Kemudian tak bersalam selepas solat, itu bukan Wahabi. Kemudian ada yang tuduh sampai ekstrim, kata tak boleh berselawat kepada Nabi lah. Ada yang terlalu ekstrim. So Ana pernah baca, sebenarnya Ana malas nak bincang benda ni sebab bila kita tengok tuduhan-tuduhan terhadap gerakan Wahabi ni, bila disenaraikan banyak yang salah faham sebenarnya. Kemudian perbezaan itu adalah perbezaan fiqh, dia bukan perbezaan akidah. Contoh dalam isu bid'ah. Bid'ah ni ulama menyatakan khilaf dia khilaf fiqhi, dia bukan khilaf aqaidi. Jadi khilaf fiqhi ni, walaupun kita ada perbezaan ta'rif bid'ah, kan, ia tidak menyebabkan satu pihak itu terkeluar daripada agama. Jadi kenapa kita nak bergaduh, dan pergaduhan tu bukanlah pergaduhan Wahabi sebenarnya, itu adalah sama ada pandangan Hambali. Hambali pun ada pecahan dia kan. Hambali Imam Ahmad lain, kemudian bila sampai kepada Ibn Taymiyah setengah isu tu lain. So Muhammad Abdul Wahab adalah satu gerakan dakwah. Dia bekerjasama dengan pengasas kerajaan Arab Saudi yang pertama. Dan menubuhkan kerajaan Arab Saudi. Jadi dia saling bekerjasama. Jadi sebab apa gerakan dia ni dicemburui oleh satu pihak pada masa itu, sebab mereka berjaya merampas kawasan Hijaz, itu Mekah dan Madinah. Pada masa itu dikuasai oleh kerajaan Uthmaniyah Turki. Dan pada masa itu fahaman agama dia banyak Asy'ariyah dan juga mazhab yang bukan Hambali. So bila Muhammad Abdul Wahab dan juga dia punya bantuan pasukan negara, bila sampai ke Mekah Madinah, mereka attack, yang pertama mereka attack adalah isu-isu bid'ah, isu-isu kuburi, isu-isu yang berkaitan dengan beberapa amalan-amalan. Dan kadang-kadang amalan itu pun amalan khurafat, sebenarnya bukan attack kepada Syafi'i ke ataupun Asy'ariyah dan sebagainya. Dan mereka melakukan pembersihan di Mekah dan Madinah. Jadi ada pihak yang tak puas hati status quo kat situ. Jadi dia orang tindak balas. Dia tindak balas ni, dia orang mengecam gerakan Muhammad Abdul Wahab ni sebagai gerakan sesat, gerakan yang tak benar. Sedangkan ia hanyalah sebuah gerakan dakwah yang dia orang bukan macam ikhwan. Hatta ikhwan mengaku dia orang ada organisasi, dia orang ada ketua, dia orang ada kitab, dia orang ada buku, dia orang ada usrah, dia orang Wahabi tak ada. Kalau kita nak kata Wahabi lah, actually Wahabi tu sebenarnya pun tak ada. Tak ada satu gerakan namanya Wahabi. Cuma pemikiran Muhammad Abdul Wahab, bolehlah kita, kalau kita nak sandarkan pemikiran Wahabi, Muhammad Abdul Wahab dalam dakwah adalah keras. Dan kadang-kadang dia attack pada isu-isu yang kecil. Dan kalau anda perhati, permulaan pertembungan di Malaysia pada era moden ni bukan dibawa oleh orang Madinah. Dibawa oleh orang yang balik dari negara lain. Dari Jordan contohnya kan. Itu anak sekolah tapi tak boleh nak dinafikan. Sebab apa? Sebab kita semasa kita di Madinah, kita belajar 4 mazhab. So kita dah tahu dah isu 4 mazhab ni apa. Kita dah tahu dah isu bid'ah ni, dia punya takrifan dia berbeza dan sebagainya. Kita dah tahu dah isu-isu semayang ni macam mana dan sebagainya. Jadi pelajar Madinah bila balik dan juga Mekah, mereka ada 2 pilihan, sama ada mereka nak kembali semula kepada Syafi'i sepenuhnya, so tak ada isu dengan masyarakat, ataupun mereka memilih-milih ambil pandangan Syafi'i, kemudian ada ambil pandangan Hambali. Maknanya ini belajar 4 mazhab kan, tapi itu semua tak ada kaitan dengan Wahabi. Contohnya kunut. Ana secara peribadi, kalau Ana sembahyang seorang, Ana tak baca kunut. Jadi imam dekat surau tu baca kunut. Sebab kita belajar kan. So kalau orang yang kata Ustaz Omar tak baca kunut, ini Wahabi. Sebab dia tak faham apa itu Wahabi. Dan dia tak tahu sebenarnya itu adalah amalan fiqh yang ada di dalam mazhab yang 4. Yang kalau orang tak pernah belajar mazhab 4, dia mudah terpesong dengan apa yang didakwa sebagai Wahabi. Jadi pelajar Madinah ni dia orang sedar isu ni, jadi ramai yang mengambil pendekatan yang kita tonjolkan Syafi'i, mengajar kitab Syafi'i, contohnya kitab Fiqh Manhaji. Itu cara untuk kita masuk ke dalam masyarakat. Kalau masuk bawa kitab tauhid tulisan Muhammad Abdul Wahab tu kena tuduh lah kan. Betul. Tapi pelajar Madinah mereka majoriti.
kalau dulu semualah, sekarang ni majoriti mereka berfahaman akidah adalah akidah salaf. Tapi mereka pernah tak mengecam bahawa akidah Asy'ariyah? Tak. Majoriti tak. Kita tidak memilih untuk berbeza daripada sudut akidah. Cuma dan kita pun memilih untuk mengajar apa? Mengajar tafsir, mengajar fiqh sebab kita tahu sensitiviti masyarakat. Sebenarnya bila berlaku tuduhan Wahabi ni dia biasanya ada isu lain. Isu tak puas hati. Jadi dia kaitkan dengan Wahabi. Kemudian satu lagi yang boleh menyatukan dua kumpulan ni ialah apabila Ana bagi contoh di dalam amanah contohnya kan. Orang Madinah masuk amanah, orang Mesir masuk amanah, orang Jordan masuk amanah. Jadi dia orang di dalam amanah dia orang bersatu untuk matlamat yang jelas untuk menubuhkan negara yang good governance contohnya. Dan dalam sudut Islam pun sudut Islam yang boleh disepakati bersama. Jadi mereka tak bangkitkan isu-isu mazhabi. Jadi mereka boleh bersatu. Dalam PAS pun sama juga macam tu. Di dalam Majlis Syura Ulama PAS tu ada yang Madinah, ada yang Mesir, ada yang memang dia orang sebut pasal Wahabi. Tapi bila di dalam parti dia orang boleh bersama. So sebenarnya itu di antara kaedah untuk kita menyelamatkan umat ni, kita tidak membawa aliran kita tu dan kita tidak hidup sendirian dengan kelompok kita. Kalau kita bercampur dengan kelompok lain daripada awal kita balik daripada belajar, kita tak bawa sunnah tu terlalu kuat sehingga kalau kita gerakan sunnah, mereka gerakan tidak sunnah, kita sendiri menamakan dia orang tidak sunnah, perpecahan tu akan berlaku dan dia akan berengah jauh. Ya, betul-betul. Benda tu memang anda nampak betul lah. Cadangan ustaz tu, itu memang yang berkesan lah. Dan anda juga perasan, yelah zaman ustaz belajar tu pun anda rasa inilah semasa pembesar ni. Wahabi ni anda ingat mungkin 10 tahun terakhir je kot. Yang terakhir ni lah. Anda ingat masa anda belajar dulu pun, even di UIA, yang orang kata UIA Wahabi tu pun, zaman anda tak ada. Tak ada lah. Tak ada isu apa, macam di masjid UIA kan semayang, lepas semayang balik. Tak ada wirid, tak ada zikir. Tapi bagi kita, yelah Mekah pun tak ada juga kan. Tapi waktu tu, tak ada orang kata apa-apa. Tapi kemudian tu baru kata oh ini Wahabi. Lepas tu ada pula macam paksakan imam kena baca wirid juga, kena angkat tangan baca doa juga. Maknanya yang kat UIA tu maknanya 15 tahun dulu tak ada tau. Kita lepas anda ingat mungkin 7-8 tahun terakhir ni baru dia impose benda tu lah. Impose benda tu dan anda ingat bukan kalau nak kata ada orang Wahabi suruh paksa ataupun kita kena pertahankan, anda ingat tak? Tapi mungkin ada yang mungkin macam Ustaz kata lah, dia tak faham Wahabi tu apa. Bila dia tengok yang ni tak berzikir, dia kata ni Wahabi lah ni. So kena berzikir juga. Jadi dia orang ni kan. Nampak lepas habis semayang terus balik kan. Tak baca doa. So dia impose suruh tu baca doa. Bagaimana dah jadi satu dah tak pasal-pasal. Padahal dulu anda tengok okey je. Benda tu kan bila dah diapi-apikan begitu, jadi macam satu hal yang agak yang tak sepatutnya berlaku lah kan. Sedangkan kalau nak semayang, kalau apa contoh macam apa ni lah pun kalau macam bulan puasa kan selawat kan. Tarawih selawat kan. Macam di masjid UIA memang dari dulu lagi sampai sekarang tak ada selawat, memang tak ada selawat. Dan masjid-masjid utama di KL pun sebenarnya tak ada selawat. Masjid Negara, masjid apa tu, Masjid Putra, masjid ni tapi tak ada isu. Tapi bila masjid yang biasa-biasa kat perumahan ni, bila dia tak nak buat selawat, orang ni lah ni. Orang bercakap kan. Tapi bila yang masjid yang main utama tu tak buat, atau masjid wilayah kan, tak buat selawat pun tapi tak ada isu. Jadi tak faham dia punya ni kan, dia punya Ana rasa kan dia punya punca tu dua-dua pihak bersalah dan kalau di pihak sunnah ni dia ada salah juga. Kalau orang berselawat janganlah kata bid'ah. Kalau orang berselawat entah kata dia bid'ah, Nabi tak buat, kemudian bid'ah dalalah pula, kemudian Nabi tak angkat tangan berdoa. Kita buat boleh tapi kalau kita tegur masyarakat dan kita tahu masyarakat di sini amalan dia macam mana, jadi dia akan timbul reaksi daripada pihak satu lagi. Dan sebab kita kenal juga satu dua pendakwah yang masuk dalam golongan sunnah ni yang sangat keras.
dan sangat keras tu, kita pun tak setuju. Macam okey, Ana cerita, Ana belajar di Madinah dulu. Okey, akidah semua salafiyah. Tapi ada gerakan dakwah yang pada zaman Ana tu bukan gerakan Wahabi sebenarnya, tapi gerakan Rabi'. Syekh Muhammad Rabi' Al-Madkhali. Syekh Rabi' ni dia ekstrim salafi, ultra salafi. Sangat ekstrim. Dia kalau ikhwan tu dia hentam macam tu je. Hatta ada orang yang, saya tak kata, Ana tak kata Rabi' lah, tapi ada orang yang sangat ekstrim ni kita kutuk, dikafirkan. Okay. So golongan-golongan yang macam ni kalau balik Malaysia, kalau dia bawa pembawaan yang ekstrim ni, dia nak menghukum semua orang, jadi reaksi daripada pihak satu lagi akan muncul. Jadi akhirnya mereka masing-masing menggunakan kuasa politik. Kalau di negeri ini kita akan kongkong, hanya kita saja. Jadi negeri yang ni pun dia akan tindak balas lah. Jadi bila bincang pasal ni, Ana fikir pasal kedudukan mufti wilayah kan. Jadi pandangan peribadi Ana, tak ada masalah mana-mana kumpulan pun duduk di situ. Cumanya kalau kumpulan sunnah yang sangat sederhana, dan kalau kumpulan yang bukan sunnah yang satu lagi tapi dipanggil ahli sunnah juga lah kan, yang sangat sederhana. Sebabnya kalau kita nak berebut sampai ke sudah tak selesai masalah tu. Jadi perkara tu kita tak nak orang melihat para ulama, orang alim, orang berilmu berbalah, dan masyarakat tak nampak perbalahan tu besar pun. Perbalahan tu kecil je kan. Orang ilmu nampak besar lah, tapi kalau cara yang tak kena, dia jadi nampak macam negatif kan. So, kadang bagi setengah masyarakat, dia tak tahu pun. Maksudnya kau sebut apa ke, Wahabi tak Wahabi, aku tak reti, aku tak boleh appreciate pun kan. Tak boleh appreciate. Itu macam Ustaz sebut contoh polemik yang mufti wilayah tu kan. Itu satu contoh. Maksud nak kata dulu bila lantik mufti wilayah ni tak ada isu pun. Datuk Hashim ke, Datuk apa tu, kemudian Datuk Yusof, lepas tu Datuk apa tu, Wan Zahidi, tak ada isu pun. Maknanya tak ada ni kan. Bila naik yang Dr. Zul Al-Bakri ni, dia jadi macam even yang masa dah jadi menteri, lepas tu zaman lobby ni kan. Dia jadi macam tak pasal-pasal. Jadi bila lepas tu dah dilantik Dr. Lokman kan, dia bagi kita tengok macam calon yang sesuai kan, calon yang kompromi lah. Maknanya tidak ke sini, tidak ke situ kan. Maknanya dia seorang yang kata apa, diterima ramai kan. Itu pun tak habis lagi. Tak habis lagi nak ni kan. Jadi benda tu yang bagi merugikan. Kalau nak ulas bagi pihak sunnah, mungkin trend tu terbawa-bawa daripada awal lagi lah, daripada macam mana Muhammad Abdul Wahab dan juga Muhammad bin Su'ud bekerjasama. Jadi nampak gerakan dakwah Salafi di situ dia kuat bergantung kepada orang politik, ataupun dia bermula dengan trend sedemikian sampai terbawa sampai sekarang. Jadi mungkin kita boleh fikir balik sebenarnya, revisit kita punya decision. Kita tak boleh bergantung dengan politik untuk gerakan dakwah kita. Kita masuk di dalam masyarakat tanpa perlu kita nak menuju kepada kuasa yang ada, yang dimiliki oleh mufti, ataupun yang kita baik dengan menteri besar, ataupun kita nak kuasa politik, sebab dia akan menimbulkan pertemuan, menzahirkan pertemuan. Kenapa kita tak buat gerakan dakwah yang betul-betul melalui pengajian ilmu yang sederhana, yang menggunakan akhlak yang baik, yang tak nampak kita nak mengejar kedudukan, tapi kita menceritakan ilmu kepada masyarakat. Kita boleh ambil contoh gerakan sebelum ni lah, sama ada di pihak yang balik daripada Mesir ataupun yang balik daripada Madinah, tak berlaku pertemuan sangat kan. Selepas daripada kaum dulu lah, mana ada sangat tahun 70-an, 80-an, mana ada bertemu, padahal dia orang berbeza-beza juga dia punya pemahaman. Tapi dia masuk ke dalam masyarakat tu, walaupun tersusul tetapi tak nampak nak cover kumpulan lain, ataupun nak mengejar kedudukan bersama dengan orang politik untuk mendapatkan kelebihan. Yang rasa itulah mungkin kena revisit Allah. Mungkin dia nampak bila dengan kuasa politik ni lebih senang dan lebih cepat lah. Kalau dakwah pengajian ilmu ni nak kena ada kesedaran, kena mengaji kitab, kena lumat, kenapa jadi mungkin lambat lah. Jadi mungkin dirasakan dengan kuasa politik tu. Tapi dia ada kesan buruk tau. Cuba kita tengok parti-parti Salafi yang menjadi pembangkang kepada Ikhwan dulu kan, kepada Mursi kan.
Masih. Akhirnya kita nampak dia macam takkan kau nak iktiraf Sisi kan. Sebab dia mengambil side yang bertembung dengan Morsi, tak apalah dia ada hak untuk bertembung, tapi bila dia iktiraf kerajaan yang satu lagi tu, kemudian bila kerajaan tu buat onar, dia tak boleh nak tegur. Jadi kalau misal kata ada gerakan dakwah kita, tak kisahlah apa namanya gerakan, apa A ke B ke C, kalau kita naik dengan kuasa politik, bila kuasa politik tu buat salah, kita tak boleh nak tegur lah. Betul. Itu kerugian di situ. Betul. Baguslah Ustaz. Ini yang seronok ni. Tak sedar sejam setengah dah. Okay. Anda ingat betul lah kalau sambung lagi ni sampai buka puasa ni, iftar online. Boleh iftar online kan. Ni kan. Okey Ustaz, Anda ingat setakat tu sajalah dulu. Anda ucapkan terima kasih banyak-banyak kat Ustaz atas perkongsian yang sangat bermakna lah di musim-musim raya ni. Moga dapat merungkaikanlah sedikit masalah Wahabi ni yang bagi anda sebenarnya banyak rugi daripada yang untung lah. Betul. Dia melaga-lagakan dan mengapi-apikan benda yang kadang-kadang melampau-lampau tak sepatutnya ni, dan sedangkan kita banyak lagi benda nak kejar lah. Sebab khilafnya adalah khilaf yang sedikit je antara dua kumpulan besar ni. Banyak lagi part agama ni yang bersatu, yang boleh disatukan. Hatta dalam isu akidah dan juga isu iman pun banyak benda yang sama di antara Salafiyah dengan Syairah ni. Beza sikit je. Beza sifat. Tapi kadang kalau Ustaz cakap macam ni kan, beza sikit je. Tapi yang geng sini dia akan kata, itu Wahabi lah tu. dia akan kata kan. Sedangkan ini akan Mujassimah yang mengatakan Allah ni ada tangan, ada kaki, ada mata. Itu bukan soal kecil, itu soal kan. Itu soal akidah sebenarnya. Jadi dan mungkin memang ada fahaman yang begitu pun, yang memang mengajar. Tapi dia maknanya dia takkan selesai juga. Dia kata, betul, tak selesai. Kalau kita nak ajak berkompromi ataupun nak ajak tasamuh tu, tak, kita memang tak boleh. Ini memang rosak akidah kan. Jadi benda tu pun kena ni lah. Kena dicari walaupun sebenarnya hakikatnya apabila yang didakwa tu Anas sendiri secara peribadi lah bila kata Allah ni ada sebab kita fikir kita sebagai orang Islam fikir Allah, kita tak fikir sebagaimana yang dia orang kata tu. Betul. Ada tangan duduk bersila, mana kita tak fikir pun benda tu. Tapi tak tahulah Hana kalau ada orang yang mungkin kerana kejahilan dia berfikir ada tangan pula, ada kaki, duduk bersila atas kursi. Jadi itu bagi Ana bukan sebab Wahabi, itu dia sendiri tak faham laisa kami sendiri syait tu. Ya, betul. Jadi itulah keadaan dia lah kan. Okeylah Ustaz, nanti kita sembang lagi lah lepas raya. Okey, syukran jazilan ala hadhihi istidafah. Dia faham. Fi hadhil ayam. Fi hadhihi ayyamil Eid. Ayyam Eid wala yam wahid Eid bas. Katalah. Okey Ustaz, nanti kita jumpa lagi lah kita punya appointment lepas raya. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Di Putrajaya. Okey, terima banyak Ustaz Ana buatkan recording tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.